SPJM Negeri Pahang, Barisan Jawatankuasa dan sekretariat daripada SPJM, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abang yang saya hormati sekalian. Saya doakan semua dalam keadaan sihat, dalam keadaan walafiat, dalam keadaan baik semua insya-Allah. Pertamanya mungkin kondisi saya hari ni kurang bersemangat sikit, kurang baik sikit sebab apa? Baru sampai. Saya baru balik daripada mengerjakan umrah, ya. Jadi timetable tu lagi sikit. Malam tadi pukul 3 pagi baru dapat tidur. Kan? Ya biasalah lewat 5 jam, kan. Patut time sekarang ni saya tengah tidur lagi ni, kan. Jadi insya-Allah sebagaimana yang telah diaturkan program kita, Tuan Haji Fairuz dah cerita tentang Khairat Kematian. Di sisi kami pula NGO, sebenarnya Khairat Kematian ni juga salah satu daripada syarikat saya dan kasih tu bersama dengan Tuan Haji Fairuz. Dan SPJM, Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia, berdiri di atas nama NGO, sebuah badan bukan kerajaan, peringkat kebangsaan yang membawa misi ke arah pengurusan jenazah patuh syariah, profesional dan antarabangsa. Apa yang kami buat ialah, ini profil kami, yang mana SPJM ni ditubuhkan pada tahun 2017. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat kejadian tahfiz terbakar Ittifaqiyah yang melibatkan 23 orang pelajar dan guru, kamilah yang ke hadapan untuk membantu menyempurnakan jenazah-jenazah yang terkorban tu, termasuk dengan agensi kerajaan yang lain. Dan juga kes-kes besar yang lain. Kalau tuan-tuan masih ingat tsunami di Palu, Sulawesi tahun 2018, kami terlibat dalam pengurusan jenazah bencana. Dan juga kes 6 anggota bomba yang mati lemas di Puchong, yang nak menyelamatkan seorang remaja, tapi 6 anggota bomba pun yang meninggal dunia terus, kan, lemas. Antara kes-kes yang lain, itulah di antaranya yang kami kendalikan, termasuklah kes-kes COVID itu dalam negara lah, dan juga kes-kes antarabangsa luar negara. Mana rakyat Malaysia yang meninggal di luar negara yang nak bawa balik ke Malaysia, kita akan tolong berikan khidmat nasihat dan juga panduan untuk membawa balik ke Malaysia. Dan juga bagi rakyat asing yang dalam negara nak bawa balik ke luar negara, kita tolong aturkan juga dari sudut pengurusan, pengawetan mayat dan sebagainya. Baik, itu secara umum tentang SPJM. Aktiviti kita melibat pengurusan jenazah Islam dan juga bukan Islam. Ada dua, ya. Bukan Islam tu dalam bab logistik. Jadi SPJM ini dia ada 3 matlamat kita: pengurusan jenazah patuh syariah, profesional, antarabangsa. Okey, saya cerita background kita dulu. Okey. Reverse sekejap. Tuan Haji, kita nak ambil gambar. Ini tadi. Baik, tuan-tuan. Sebelum ni kalau tengok sekitar 10 tahun, 20 tahun yang lepas, kalau sebut tentang kematian, tentang pengurusan jenazah, ramai orang tak berani. Dan jarang orang ikut kursus jenazah. Kan? Sebab apa? Kerana orang takut badi mayat. Kan? Takut. Ya, bukan setakat badi mayat, dia terpengaruh dengan cerita momok lagi, macam-macam lah cerita dulu ngaut, kan. Ya, kalau kucing melangkah mayat, mayat pun bangun, kan. Jadi kita pun takut tengok mayat. Ya, bukan takat tengok mayat takut, tengok van mayat pun takut. Nak lalu sebelah pun takut, nak lalu kat kubur pun takut. Tapi kerana kita belajar ilmu dan sebagainya, alhamdulillah saya tengok 10 tahun yang kebelakang ini ramai orang yang dah mula ke hadapan dalam pengurusan jenazah. Di bandar tu, contohnya di KL, banyak orang muda yang dah ke depan dalam pengurusan jenazah. Satu perkembangan yang positif. Dan kita mengharapkan perkara ini melibatkan seluruh tempat, termasuklah di daerah-daerah kecil, kampung-kampung dan sebagainya. Sebab masih lagi terdapat bandar-bandar ataupun daerah kecil yang mana tukang menguruskan jenazah ada seorang je, nak cover 2 tempat, nak cover 3 tempat. Padahal secara mudahnya pengurusan jenazah ni satu perkara yang mudah saja. Mudah, ya. Kalau kita faham tentang cara mandi wajib, maka kita tahulah cara mandi mayat. Simple je. Itu saya punya analogi lah. Senang, simple, kan. Jadi SPJM ni ada 3 objektif utama yang kita kehadapankan. Yang pertama, ni kita boleh straight dulu. Kita tengok balik. Ialah kita punya objektif. Iaitulah yang pertama, menggalakkan masyarakat terlibat dalam hal ehwal pengurusan jenazah secara sukarela
dan secara tak langsung mendidik masyarakat dengan ilmu pengurusan jenazah. Kita buat melalui program-program kursus. Dulu saya dalam pengurusan jenazah ni dalam 18 tahun dah saya terlibat. Kalau sebelum ini saya buat kursus, lepas daripada kursus, berapa orang yang boleh hadir untuk uruskan jenazah? Seorang pun tak ada, kosong kan. Yang hadir kursus 100 lebih. Bila ada kematian, seorang pun tak datang, takut. Kita yang balik kampung pun orang sanggup tunggu. Balik cepat ustaz, tak ada orang nak mandi mayat ni. Tori dah ikut kursus ramai-ramai mana? Seorang pun tak berani. Sebab apa? Ilmu ada tapi keyakinan tak ada kan. Tak berani, takut. Jadi kita buat melalui satu kumpulan kecil, yang mana kumpulan kecil ni diikut je dulu. Jom mai ikut saya masuk dalam bilik mayat, kita mandi jenazah. Tengok mandi mayat ni macam mana. Bangun tak mayat tu? Tak bangun pun. Ada tak mayat tu menjerit ke, cekik kita balik ke? Tak ada pun. Balik rumah ada tak mimpi-mimpi terbayang? Tak ada pun. Jadi semangat tu dah datang dah. Jadi pertama dia kena yakin dulu. Buat benda ni kena yakin. Macam tuan-tuan dan puan-puan lah, mula-mula nak drive kereta, mula-mula nak bawa motor. Macam mana? Kita nak ambil lesen kereta ni, first time bawa kereta ni, nak pegang ni, tak tahu mana gear, mana minyak, mana pedal apa semua. Kejap-kejap jalan mati enjin, kejap jalan mati enjin. Bawa 10 km, 20 km slow je, naik atas bukit, bundur balik kan. First time bawa kereta. Cuba tengok sekarang bawa kereta macam mana. Zoom macam pelesit kan. Sebab perkara yang dah yakin, dah biasa. Kata orang Melayu, alah bisa tegal biasa. Bila benda yang biasa kita buat, dia dah akan jadi rutin, tak ada apa-apa kerisauan lagi. Demikian juga dalam hal pengurusan jenazah. Tuan-tuan kena turun padang sebab dah ada belajar dah. Kejap lagi kita nak bagi sijil tauliah tu. Sijil nak bagi Tuan Haji. Maknanya dah ada tauliah, dah ada keyakinan dah, aku dah ada sijil dah kan. Tu first lesson lah tu, kira orang kata lesson L lah tu. Sebelum kita terlibat secara langsung, keberanian tu dah ada, ilmu dah ada. Yang kedua, membantu waris yang kurang berkemampuan dalam menguruskan jenazah ahli keluarganya. Kadang-kadang orang kita ni, dia dalam bab urusan seharian dia buat. Contohnya untuk urusan kereta dia ada kereta, urusan rumah dia ada rumah. Kalau dia nak berjalan, dia selalu aturkan program dia. Tapi kadang-kadang dia terlupa nak campur hairat kematian, dia terlupa nak campur kariah masjid, surau, dan tiba-tiba berlaku kematian dalam kalangan keluarga dia. Bila berlaku kematian ni kadang-kadang berlaku waktu dia sempit. Mungkin dia susah, waktu Covid 2 tahun tak ada pendapatan, tiba-tiba time tu ada kematian, punca pendapatan hilang, dia tak join khairat. Maka dalam hal ini pihak mana yang nak menanggung kos dia ni? Kita tahu ada setengah masjid surau dia sanggup nak menampung kos, tapi bukan semua ya. Jadi kalau kita nak mengharapkan pihak Baitumal ke zakat ke, mereka lebih tumpukan kepada asnaf yang berdaftar. Jadi kalau tuan-tuan bukan asnaf berdaftar tak akan dapat. Jadi macam mana nak buat? Melalui NGO seperti inilah. Kita akan turun padang, bantu terus uruskan jenazah tanpa ada bayaran. Ini bagi kes-kes yang memang tidak ada bantuan langsung dari segi kemampuan keluarga ataupun mana-mana khairat. Sebenarnya program yang kami buat ni ataupun objektif kami buat ini untuk membantu mereka yang dalam keadaan ialah bukan semua orang yang mampu merancang. Jadi dia berlaku drastik, inilah keperluan yang kita boleh bantu. Dan sebenarnya kewujudan hairat kematian seperti mana Tuan Haji Fairuz cakap tadi adalah satu benda yang perlu difikir awal. Takkan semua benda kita nak free. Mentang-mentang ada NGO yang boleh buat free. Oh, time meninggal nak free, time hidup macam-macam boleh berjalan sana sini kan. Time meninggal kita mengharapkan yang percuma saja. Ada juga yang kata fardu kifayah, takkan nak bayar benda bab agama ni. Ada orang cakap macam tu kan. Bab mati takkanlah nak berbayar. Dia tak fikir ke nak mati, yang mati tu kain kapan dia perlukan modal, barang-barang mandi dia perlukan modal, tu kenderaan nak hantar ke kubur, minyak dia, orang yang bawa tu perlukan modal, orang yang gali kubur tenaga lagi. Maknanya benda macam tu melibatkan modal. Tak ada benda yang percuma, sebab semuanya melibatkan modal, sama ada masa, bahan, tenaga dan sebagainya.
Jadi itulah pentingnya kita ni bersedia melalui aktiviti khairat yang dianjurkan oleh seperti Badan Khairat tadi dan juga mana-mana tempat yang lain. Jadi SBM ni sebagai backup sekiranya langsung tak ada apa-apa. Inilah kami. Kita akan buat pengurusan jenazah percuma bagi mereka yang tak mampu. Itu kita punya fokus. Dan yang ketiga, persediaan awal sebelum berlakunya bencana alam. Saya fikir perkara ini 10 tahun yang lepas, tahun 2012. Waktu tu saya memikirkan di Indonesia banyak kejadian-kejadian gempa bumi, tsunami yang melibatkan kematian yang banyak. Kalau tuan-tuan puan-puan masih ingat tsunami tahun 2004 ya, yang besar tu, ratus ribu orang meninggal tu, dekat Aceh paling ramai meninggal. Apa yang berlaku? Mereka tak ada kekuatan nak uruskan jenazah yang banyak ni. Jadi apa mereka buat? Guna backhoe. Backhoe kan, sodok mayat zap. Kita pun tengok dalam TV, ya Allah, macam tu sekali dia buat mayat, masuk dalam lubang yang dia gali. Tolak macam tu, macam sampah je kan. Ada yang terputus kepala, tangan, bocor perut. Sebab tak ada kekuatan, tak ada kumpulan yang nak kendalikan jenazah yang banyak ni. Maka dari situlah sebenarnya saya dah fikir dah, Malaysia alhamdulillah negara yang terselamat kerana kita berada di zon khatulistiwa. Tapi sampai bila? Kita pun dah ujung-ujung zaman dah. Dunia semakin tua. Banyak kes-kes gempa bumi yang dah ada kat Malaysia ni. Tak mustahil kita boleh berlaku juga. Di situ saya fikir akan perlunya wujudnya satu tim khusus untuk pengurusan jenazah. Maka di situlah terwujudnya NGO SPJM dan kes pertama yang melibatkan kematian ramai di negara kita yang Ittifaqiyah tu. Waktu tu mereka buntu. Siapa nak uruskan jenazah terbakar banyak ni? Tak semua ada pengalaman. Kami telah dilatih. Tu je. Dan juga kes tsunami di Palu, Sulawesi. Waktu tu kami salah satunya NGO yang datang semata-mata nak uruskan jenazah saja. Waktu tu kerajaan Indonesia dia dah tutup pintu sepadan. Dia kata tak nak bantuan warga, tak nak bantuan negara asing. Saya datang dengan tim saya 3 orang je, bawa beg mayat dalam 100 beg. Sampai ke airport, dia punya orang kementerian luar tahan. Dia kata, "Bapak datang sini tujuan apa?" Saya kata nak bantuan, nak hantar bantuan. "Kami tak terima bantuan asing dah," kata dia. Dia tolak. "Kami tak terima bantuan asing, kerajaan dah tutup pintu sepadan. Biar Indonesia saja yang kawal." Saya kata, "Bapak, saya datang bukan nak hantar makanan, bukan nak hantar ubatan, tapi saya datang nak uruskan jenazah. Ni body bag mayat ada." Dia terkejut. Belum ada lagi negara buat bantuan macam ni, kata dia. Kita yang pertama. Kemudian dia telefon dia punya pejabat dan mereka mengalu-alukan kehadiran kami. Siap ada 2 trak tentera mengiringi perjalanan kami. 1 trak depan, 1 trak belakang, kami kereta khas. Saya kata, "Kenapa macam ni sekali? Nak jaga kami?" Dia kata, "Sekarang situasi darurat. Kalau ada orang kereta asing masuk kat kampung, belum sampai lokasi bencana lagi, dah kena rompak dah," kata dia. Jadi sebab itulah ada sekat bantuan asing. Jadi, okeylah. Memang ini yang diperlukan. Jadi apa kami buat kat sana? Kita susun atur, kata jenazah begini jangan tolak guna backhoe. Angkat, letak dalam body bag. Kalau tak mampu nak uruskan cara betul, letak dalam tanah satu-satu. Alhamdulillah Indonesia terima cara kami. Sebab tu di Palu tak ada kejadian dia sodok mayat macam mana tsunami tahun 2004 di Aceh. Itu pencapaian yang pertama lah di luar negara yang kita buat. Jadi di sinilah pentingnya persediaan awal sebelum berlakunya bencana alam, yang mana dalam negara kita ni berlaku COVID, kematian yang banyak. Contohnya tahun lepas di Selangor ada berlaku backlog. Jenazah tingkat 1 peti mayat, 3 jenazah bertindih. Dalam kontena tu boleh masuk dalam 20 mayat, tapi ada 60 mayat. Kita nak ambil mayat ujung tu, nak cari keluarga dia nak tuntut. Ni mayat-mayat ni langkah mayat di Selangor waktu COVID, darurat sangat. Jadi SPJM kita ada kenderaan, kita waktu tu ada dalam 20 buah kenderaan, termasuk sebuah lori ais 3 tan yang kita modified jadi lori mayat bergerak. Ada 16 partition, sekali jalan boleh bawa 16 mayat. Jadi ini yang kami buat. Dan NGO kami ni open kepada siapa yang jadi sukarelawan. Ramai orang muda-muda yang waktu tu dah kena buang kerja ke apa ke.
alang-alang daripada duduk rumah, baik tolong. Jadi situlah ramai yang datang bantu. Dan alhamdulillah di negeri lain pun ramai juga NGO-NGO lain yang turun bantu kan. Ini adalah objektif kami untuk tarik seramai mungkin terlibat dalam pengurusan jenazah. Baik. Jadi kemudian tuan-tuan, ini visi tadi, pengurusan jenazah patuh syariah profesional antarabangsa. Tadi kita dah sebut tentang patuh syariah tu, iaitulah mengenai hukum hakam. Saya sendiri sentiasa pergi setiap negeri sebelum Covid lah, yang mana bagi penerangan tentang pengurusan jenazah secara hukumnya. Maknanya ramai orang buat, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang orang kurang faham. Sebagai contohlah saya bagi maksud kalau tuan-tuan perempuan ada kematian, ada orang nak cium, apa yang biasanya orang tegur kita? Nak cium mayat, orang tegur apa? Jangan nangis, jangan kena air mata. Rakan ramai yang tahan, jangan cium, kesian mayat ni, terseksa. Maka orang tadi tengah sedih nak tahan air mata, macam mana? Akhirnya dia tak dapat nak cium. Kerana apa? Ada orang larang dia tak boleh cium. Sedangkan perkara itu salah faham. Ya, yang disuruh ialah yang disuruh ataupun yang dihalang jangan meratap. Jangan kita meratap mayat. Meratap tu macam mana? Terisak-isak, tak reda, dia koyak baju ke, tangga tudung ke apa, itu ya. Menangis, air mata pada mayat tak jadi masalah dari sudut hukum. Sebab ketika Rasulullah wafat, dah siap mandi, dah kafan, orang yang cium Rasulullah, Abu Bakar, sambil menangis cium muka Rasulullah. Kalau benda ni salah, tentu Abu Bakar tak buat. Jadi benda ni yang kita nak perlu faham kepada masyarakat. Maknanya air mata bukan menjadi kesalahan kalau kena pada mayat dari segi hukum, tapi dari segi adab kena jagalah. Sebab apa? Kalau kita menangis, pakej kena hingus. Contohlah kan sedih, cium mayat, tinggalkan bahan bukti. Orang belakang nak cium juga, datang time dia nak cium, tengok bahan bukti kat muka mayat tu. Tak apalah imam, saya reda kan. Hilang selera dia. Maknanya air mata dia tidak menyeksa mayat, tapi menyeksa orang belakang kita kan. Jadi nak kena faham kat situ ialah dari segi hukum sebenarnya banyak benda yang kadang-kadang orang kita perlukan penjelasan. Inilah kita dedahkan melalui ceramah, buku-buku kat luar tu ada buku saya, pengurusan jenazah mudah saja. Maknanya kita terangkan melalui sudut patuh syariah. Kemudian dari sudut profesional pula, SPJM ni menawarkan perkhidmatan yang cekap, sistematik, profesional ke seluruh negara melalui keahlian SPJM dan gabungan NGO pengurusan jenazah seluruh Malaysia. Kita tak bergerak sendiri sebab kita tahu kemampuan kita tak mampu nak gerak sendiri, nak cover seluruh negara. Kita ada wakil-wakil. Jadi SPJM ada di setiap negeri dan ada juga di tempat-tempat yang kita bergabung dengan NGO tempatan. Contohnya dekat Terengganu ni, tadi kita kenal satu orang tu, Mak Jo tadi kan, yang selalu bawa van jenazah tadi. Dia bawa untuk kawasan Kemaman. Kalau Terengganu ni ada satu van jenazah warisan Terengganu, itu tim gabungan kami. Dia ada banyak. Kalau di Pahang, Yusri kita, dan juga ada UKVJ, ada NGO lain, ada berbelas-belas NGO termasuk Sabah Sarawak. Jadi kalau ada kematian, sama ada telefon kami atau telefon khairat kalau dia ahli khairat, maka melalui satu panggilan saja kita boleh tahu dah karya mana yang akan boleh handle kes ni. Contoh kalau tuan-tuan duduk Terengganu, Kemaman, meninggal kat Kedah Arustar, dah nak call orang Kemaman datang sana pula susah juga. Jadi call kami, hubungi hotline kami, kita akan arrangekan, okey, tim Arustar sana tolong arrangekan jenazah, sama ada nak ke Umi sana ke atau nak bawa balik ke Kemaman, tanpa perlu menunggu orang sini datang sana. Ini pentingnya gabungan seperti ini. Dan selain daripada itu juga SPJM ini juga selain daripada itu kita bekerjasama dengan pihak masjid dan juga jabatan agama. Contoh, kalau berlaku kematian di Kariah Kemaman ni, kita akan hubungi masjid berdekatan. Okey, mana meninggal ni, Kuala Kemaman. Tengok dalam list kita ada carta, kita ada senarai masjid-masjid seluruh negara. Oh, Masjid Asyakirin. Okey, ada nombor telefon dia. Kami akan telefon Kariah tu dulu. Tanya, ini ada Kariah meninggal ni, macam mana, masjid boleh tolong uruskan tak? Kalau masjid kata, okey, kami ada orang, kami akan uruskan, maka kes ni kita akan serahkan kepada masjid, settle.
Tapi sekiranya masih kata, minta maaf lah orang kami tak ada, ramai yang balik kampung, tak apa, SPJM akan cari kaedah lain untuk bantu uruskan. Maknanya kita tak cross terus, kata orang masuk kawasan orang terus ke apa, tidak. Kita ada adab kita, tanya dulu karya tu boleh urus ke tidak. Itu punca dia. Sekiranya tak ada, okey, masjid tak ada orang lah, waktu tu lah kita perlukan sukarelawan macam perempuan ni yang dah ada kursus. Okey, kita akan cari dalam senarai, oh ni duduk kat Kemaman ni, telefon lah puan ni, tanya dia boleh tak uruskan jenazah, kita sediakan barang-barang. Itu maksudnya peluang-peluang ada untuk fardu kifayah ini. Ya, selain daripada itu juga, SPJM ni bergabung dengan lebih daripada 50 NGO dan juga agensi kerajaan. Ni bab ni kalau nak cerita panjang. Ada ni ke senarai? Cuba buka jap. Senarai NGO yang terlibat. Ni senarai agensi-agensi kita di bawah program Social and Synergy. Sebenarnya program ini adalah kerjasama dengan Perkeso. Kita tahu setiap orang yang bekerja mesti ada SOKSO, kan? Perkeso daftar bawah SOKSO, kan? Jadi sekiranya berlaku kematian, kadang-kadang waris ini dia buntu. Macam mana nak pergi pejabat Perkeso, nak dapatkan klaim kerja dia, duit apa semua. Jadi melalui kami sebagai rakan sinergi, tuan-tuan dan puan-puan tak perlu pergi pejabat Perkeso. Hanya melalui kami dapatkan sijil kematian, beberapa maklumat sikit, pegawai kami akan interview melalui telefon. Kita yang akan terus hantar kepada pejabat Perkeso. Pejabat Perkeso sendiri yang akan tolong settlekan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya tak payah pergi pejabat. Ini antara kelebihan dia. Jadi tak payahlah susah payah nak pergi sana, panjat pejabat ni, panjat pejabat lembaga zakat ke apa ke. Melalui satu sistem, semua NGO, agensi kerajaan ada sinergi sosial yang dilancarkan pada tahun 2019. Waktu tu Timbalan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Dr. Wan Azizah, waktu tu dia yang lancarkan program ni. Jadi benda ni sebenarnya manfaat untuk rakyat Malaysia. Orang Malaysia kita ni tak tahu berapa banyak agensi kerajaan yang boleh bantu rakyat kita. Contoh saya bagi situasi mudah. Kalau ibu-ibu ada suami meninggal, isteri pula tak bekerja, ada anak-anak yang masih bersekolah, jadi ibu tunggal lah. Jadi nak mulakan hidup yang baru, dia perlukan dana nak bekerja ke. Dan bila mana dia nak perlukan dana, antaranya kita boleh mohon pada Perkeso sekiranya suami dia bekerja. Yang kedua, melalui Baitulmal, zakat dan sebagainya, ataupun NGO-NGO terlibat. Dan sekiranya isteri tadi ataupun balu tadi dia nak mula bekerja tapi nak latihan, kita ada Giat Mara yang akan tawarkan kursus. Kita ada AIM. AIM apa dah? Anugerah Industri apa? Bukan. Amanah Ikhtiar. Oh ya. Ingatkan Anugerah Industri Muzik kan? Amanah Ikhtiar Malaysia kan? Yang mana selalukan bantuan awal pinjaman. Ibu-ibu selalu adalah kelompok orang perempuan tahu bab ni. Melalui itu pun kami tolong mohonkan untuk bantu mulakan bisnes dia ke apa, sampai dia dah berjaya nak kembangkan bisnes, ada lagi badan-badan lain yang akan bantu dia. Tekun Nasional ada. Ni perkara-perkara yang melibatkan profesional lah, sehinggalah dia boleh berdiri balik walaupun dah kematian suami. Ini melalui NGO kita lah. Sebab tu kita buat secara profesional. Dan yang terakhir profesional, SPJM ini antarabangsa. Allahu Akbar. Antarabangsa ni perkhidmatan pengurusan jenazah bagi warga asing ataupun orang Malaysia yang di luar negara. Kami mempunyai satu lesen ataupun sijil yang mana orang Melayu kita tak ada. Apa dia? Iaitulah embalming and undertaker. Tu nama dia English. Melayu dia pengawetan dan pengurusan mayat. Yang ini ialah satu benda yang mana jenazah yang nak bawa balik ke luar negara ataupun daripada luar negara nak bawa balik ke Malaysia, dia perlu diawet mayat dia. Mayatnya perlu diawet sebelum bawa ke Malaysia. Maka dalam hal negara kita ni, warga Indonesia, Bangladesh, Patani ke mana-mana ke, dia nak bawa balik ke luar negara, kerajaan ataupun syarikat penerbangan menetapkan mayat perlu diawet. Dulu kita tak ada lesen. Jadi siapa yang buat kerja ni? Yang buat kerja ni ialah orang bukan Islam. Mayat orang Islam tapi orang bukan Islam yang uruskan. Ni ramai orang tak tahu bab ni.
dia bawa ke kuil Hindu, dia bawa ke tokong Cina. Saya lihat benda ni. Jadi benda ni yang sepatutnya kita atasi, fardu kifayah pada kita. Jadi kami mempunyai lesen, makna kata kalau ada nak bawa balik, okey, SPJM boleh tolong bantu ya, untuk uruskan. Tapi dalam masa yang sama, saya selalu bagi nasihat, tak payahlah bawa balik. Mana meninggal, situlah ke bumi. Sebab dua perkara. Pertama, menyakiti mayat. Ni bab ni kalau tuan-tuan pernah tengok video saya viral sebelum ni, yang mana darah dikeluarkan habis, kemudian bukan darah dikeluarkan habis saja, ubat masuk 12 liter formalin. Kemudian bukan itu saja, kemudian perut ini akan ditebuk satu lubang, akan dihunus satu batang besi yang tajam untuk hancurkan segala organ dalaman badan, jantung, hati, limpa, usus semua dibuang keluar. Itu proses embalming kalau daripada luar negara. Kalau dalam negara nak bawa keluar negara, Indonesia ke Bangladesh ke sekitar Asia, kita hanya injectionnya, cucuk tang sini, tang sini ubat tu. Tapi kalau luar negara, kewajipan yang mereka tetapkan ialah kena buang organ. Jadi sebab tu kita kata tak payah bawa balik, menyakiti mayat. Yang kedua, Nabi sebut dah, barang siapa yang meninggal di luar tempat kelahiran dia, maka dia akan dibinakan sebuah mahligai di syurga sejauh daripada tempat dia lahir sehingga tempat dia meninggal. Sebab tu Tok Guru Harundin meninggal kat California, Amerika. Dia tak nak bawa balik. Dia tahu pahala besar. Dia lahir kat Perlis, meninggal kat California. Berapa jauh syurga untuk dia. Allahu Akbar. Itu ulama kita dah tahu kan. Jadi ini tujuan kami belajar benda ni, untuk bagi nasihat supaya jangan bawa balik. Tapi sekiranya waris nak bawa balik juga, maka kami ada sebagai NGO Islam yang ke depan dalam hal ni. Itu tujuan kami dalam bab antarabangsa international. Dan saya juga merupakan salah seorang pensyarah ataupun tenaga pengajar bagi Institut Diplomatik Perhubungan Antarabangsa IDFR yang di bawah Wisma Putra, yang mana pegawai-pegawai kedutaan seluruh negara yang daripada Malaysia, dia perlu melalui kursus saya dulu sebelum mereka berlepas keluar negara untuk mengenalikan jenazah-jenazah antarabangsa. Jadi di situ pengalaman kita luas dalam peringkat antarabangsa. Jadi rangkaian kami di luar negara pun sudah semakin luas, yang mana kalau tuan-tuan meninggal di mana-mana pun di negara-negara luar, kalau hubungi SPJM, kita ada advisor kita, penasihat kita yang boleh tolong arrangekan untuk bantu pengurusan jenazah rakyat kita di luar negara. Itu tentang SPJM lah. Jadi sebagai pengakhiran untuk saya bercakap pada tengah hari ini, jika tuan-tuan berminat untuk menjadi ahli SPJM, dia jadi dua kriteria. Pertama, menjadi ahli sukarelawan yang turun padang. Maknanya tuan-tuan dah ada kursus, dah ada ilmu. Kalau ada kematian, tuan-tuan dan puan-puan turun bantu. Sama ada jadi orang yang solat jenazah sekali ke, orang tolong uruskan jenazah ke, orang tolong ramai-ramaikan sekali ke untuk ramaikan, tak apa. Janji sukarelawan. Ya. Yang kedua, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tak dapat nak turun padang, tak sihatlah, anak kecil siapa nak jaga, tak bolehlah, sibuk keluar urusan, dia jadi sebagai duta kecil kami. Maksudnya ialah duta kecil ni ialah sekiranya tuan-tuan ada dengar kematian mana-mana tempat dan perlukan bantuan, boleh bagi nombor telefon kami hotline kepada orang yang perlukan bantuan. Telefon nombor ni. Tu duta kecil lah ni. Saya ahli SPJM, tolong boleh call nombor ni. Macam tu. Pendaftaran dia seumur hidup sekali je. Sekali seumur hidup. Berapa kan? Sekali? Pendaftaran RM50. Sekali seumur hidup RM50. Seumur hidup tuan-tuan akan dapat kad ahli, stiker kereta, nombor ahli dan juga buku panduan pengurusan jenazah. Jadi kalau kat luar tu dia jual RM20 satu buku. Tapi kalau nak jadi ahli tak payah beli kat luar. Dia akan bagi percuma sekali dengan pendaftaran tadi. Jadi itu seumur hidup. Tujuannya untuk dua. Pertama, ahli sukarelawan turun padang. Kedua, sebagai duta kecil. Itu sebagai mudah-mudahan saham akhirat untuk kita dalam memperjuangkan isu fardu kifayah seperti ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada persoalan sebelum saya berakhir, dipersilakan. Ada soalan? Kalau nak tengok website kami, pendaftaran pun melalui website www.spjm.my.
www.spjm.my. Itu nombor telefon hotline kami lah. Boleh call nombor telefon 013 322 7937 ataupun nombor pejabat kami 03 2385 7032. Ya. Sebenarnya nombor yang depan tu nombor saya. Jadi kalau misalnya kata saya tengah kuliah ke, saya tengah ada kat luar negara ke apa, nombor ni dia akan terus divert ke nombor pejabat. Adalah orang office yang akan jawab call. Dia senang je. Maknanya mesti ada orang angkat lah kalau call pun. Jadi tu tentang SPJM lah. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada pertanyaan, ataupun jika tuan-tuan kemudian baru terfikir nak bertanya tapi segan nak WhatsApp ke telefon, boleh follow saya punya Facebook, boleh message kat Facebook saya. Ya. Type saja kat Facebook ke IG ke, kalau tuan-tuan ada IG, Ustaz Undertaker. Inilah orang dia. Ustaz Undertaker. Undertaker main wrestling. Tapi dia bukan main wrestling, tak main. Ini main cucuk orang je kan. Ya, Ustaz Undertaker. Boleh follow situ. Dan boleh follow Facebook kami, Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia. Jadi untuk Masjid Kemaman ni, seperti mana yang kita bincang tadi saya ringkas dengan Tuan Haji Roslin kita nak bangunkan supaya tuan-tuan yang dah belajar bulan lepas dengan Tuan Haji Yusri kita tak berhenti itu je. Dia mesti ada kesinambungan hal-hal kematian dan juga hal-hal kebajikan ni. Kita nak berterusan. Jadi pergerakan kita bukan hanya pada urusan kematian, termasuk dalam hal-hal kebajikan. Contohnya macam ada musibah, kita boleh bantu di bawah atau persatuan ataupun NGO ataupun masjid yang akan kelolakan dalam hal ini. Itu nanti Tuan Haji Roslin kita lah yang akan cerahkan hal tu. Jadi ada persoalan, jika tak ada, saya kira cukup sekarang ini yang dapat saya sampaikan pada tengah hari ini. Tak pun minta maaf sebelum kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni je. Saya bukan soalan, Ustaz. Permohonan. Permohonan. Pertamanya ucap terima kasih. Dan keduanya saya syukur kepada Allah SWT kerana saya dapat maklumat yang jelas lah tentang SPJM ni. Yang tiga permohonan saya tu sebab nak baca tadi tu, Profil ada. Profil tu nak baca memang Panjang lah. Kalau boleh share, kalau saya personal pun tak apa. Kalau boleh share personal, sebab mungkin di kalangan kita ni dia akan kadang-kadang tak faham lalu ataupun tak jelas lagi. Tak jelas lagi dalam majlis ni. Bila saya hadam dulu, mungkin saya boleh jawab bagi pihak ustaz dulu berdasarkan kepada panduan yang ada, kan. Boleh, insya-Allah. Kita akan share profil. Permohonan itulah insya-Allah profil tu. Baik. Kita share kat Yusri profil ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan jutaan terima kasih kepada Fadil Ustaz yang berusaha edukasi kepada sebuah pengurusan jenazah Malaysia SPJM. Sekali lagi